Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Fahana Arisha binti Wan Samizam daripada kumpulan 3 dan ahli kumpulan saya adalah Ain Sakinah binti Rusdan, Nur Ilya Arifah binti Zainal Arifin, Nurul Fatihah binti Hatta dan Nur Fatihah binti Umar Baki. Kumpulan kami akan menerangkan tentang Islamofobia. Apakah itu Islamofobia? Islamofobia merujuk istilah kontroversinya adalah diskriminasi dan prasangka buruk terhadap agama Islam dan Muslim. Istilah ini telah lama digunakan sejak tahun 1980-an lagi, tetapi menjadi popular pada 11 September 2001 itu di mana berlakunya satu kejadian rompakan bilik 4 kapal terbang milik Amerika Syarikat yang dirompak oleh 19 ahli kumpulan yang menggelarkan diri mereka sebagai Al-Qaeda yang merupakan penganut agama Islam. Disebabkan kejadian ini yang melibatkan orang Muslim dan menyebabkan semua penumpang di dalam pesawat tersebut dan termasuk 19 orang ahli Al-Qaeda itu terbunuh kerana kapal terbang itu dikemudi dan dihempaskan ke Menara Berkembar New York dan menyebabkan ramai berprasangka bahawasanya agama Islam ini adalah agama yang ganas, menakutkan dan menimbulkan rasa benci dalam hati mereka terhadap agama Islam. Kejadian berani mati ini telah meningkatkan imej agama Islam dipandang hina dan buruk dan membuatkan orang yang bukan Islam menganggap bahawasanya agama Islam ni adalah agama yang teruk. Seterusnya saya akan beralih kepada Ain Sakinah binti Rusdan. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tercetusnya Islamofobia dalam negara kita. Antaranya ialah kurang ilmu pengetahuan dan pendedahan terhadap agama Islam. Hal ini dikatakan begini kerana hal ini juga berkait rapat dengan sistem pendidikan yang tidak menitik beratkan untuk mendedahkan tentang agama Islam ni kepada masyarakat sendiri. Dengan kurangnya ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai pendedahan kepada agama Islam akan menyebabkan mereka ni melihat agama Islam ni sebagai sesuatu yang boleh menggugat gaya hidup dan bertindak ganas. Termasuklah sikap ketidakadilan terutamanya yang melibatkan hak-hak wanita. Bukan itu sahaja, mereka mempunyai maklumat yang sangat cetek terhadap agama Islam yang menyebabkan mereka mempunyai pelbagai persepsi yang tidak tepat tentang agama Islam. Pada pandangan mereka, agama Islam ni adalah agama yang ganas, tidak bertamadun, menganiaya wanita dan pelbagai perkara negatif yang lain. Bukan dari segi kekurangan ilmu pengetahuan saja, penyumbang Islamofobia juga disebabkan oleh kejahilan seorang Islam itu sendiri. Hal ini kerana terdapat beberapa orang Islam sendiri yang tidak berpegang teguh dan tidak menghayati agama Islam secara mendalam. Sebagai contoh, seperti mana yang kita tahu, di Malaysia sendiri terdapat orang Islam yang mempunyai rekod jenayah, menjadi penagih dadah dan juga ramai juga yang telah dipenjarakan. Hal ini juga menjadi salah satu sebab kepada tanggapan yang salah terhadap agama Islam. Sepatutnya sebagai seorang yang beragama Islam, kita haruslah menunjukkan gaya hidup dan akhlak yang baik kepada orang yang bukan Islam supaya mereka dapat menjadikan seorang Islam ini sebagai role model. Dan ini dapat menghilangkan istilah Islamofobia yang telah diberikan oleh orang Barat kepada orang Islam. Sekarang mari kita lihat kesan-kesan Islamofobia kepada sosial umat Islam sekiranya isu Islamofobia ini masih lagi giat disebarkan di serata dunia. Tanpa kita sedar, lama-kelamaan isu ini semakin menggoyahkan keutuhan umat Islam sesama sendiri. Kata-kata yang cuba membuktikan Islam itu ganas dan sebagainya. Sedangkan itu bukanlah Islam yang sebenar. Islam yang sebenar adalah agama yang indah. Jadi mari kita kupas mengapa sosial ini menjadi tunjang utama kepada kesan permasalahan isu Islamofobia. Hal ini dikatakan demikian kerana telah banyak bukti yang menunjukkan isu ini mengeruhkan hubungan sesama manusia. Sebagai contoh, ramai pelajar Muslim di Amerika Syarikat tergolong dalam kumpulan mangsa buli pelajar yang bukan beragama Islam. Menurut laporan Majlis Hubungan Amerika Islam atau dipanggil sebagai CAIR, dalam temu bual bersama seramai 700 orang pelajar sekolah di California mendapati permasalahan buli, gangguan dan diskriminasi oleh rakan-rakan dan orang dewasa termasuk guru mereka sendiri sering berlaku disebabkan pegangan agama mereka sebagai umat Islam. Mereka telah dipulaukan dan diberi layanan buruk seperti pelajar perempuan bukan Islam menarik tudung yang dipakai pelajar beragama Islam dan sebagainya. Menurut laporan itu juga, hampir separuh pelajar atau 47.1% dibuli kerana beragama Islam. Jumlah itu lebih sekali ganda purata nasional yang dilaporkan iaitu sebanyak 20%.
Pelajar-pelajar ini juga sering berasa tidak selamat, tidak terima atau tidak selesa di sekolah disebabkan identiti Muslim mereka. Selain itu juga, permasalahan isu Islamofobia ini akan menggugat ekonomi dan negara umat Islam. Sekiranya orang bukan Islam meneruskan sikap membanteras agama Islam, nescaya ekonomi kita akan merudum. Buktinya, dalam penulisan berita Harian Metro pada tahun 2019 yang mana Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Azri Zainul Abidin menegaskan bahawa orang Islam perlu terus menyokong produk dan perkhidmatan keluaran Muslim bagi memastikan kuasa ekonomi yang lebih kukuh. Beliau berkata, ekonomi adalah senjata baharu pada masa kini yang menentukan jatuh bangun sesebuah negara. Malah, usaha memartabatkan ekonomi Islam adalah tanggungjawab semua orang Islam di dunia. Akhir sekali, isu Islamofobia ini juga akan memberi impak yang besar kepada politik agama Islam, di mana orang bukan Islam sendiri tidak mempercayai pentadbiran ataupun kuasa orang Islam bagi memerintah sesebuah negara. Tak perlu kita pandang sejauh mungkin. Walhal dalam negara kita sendiri masih lagi ramai ahli politik yang bukan beragama Islam memandang serong dan tidak bersetuju dengan setiap tindakan umat Islam. Ini kerana mereka menganggap berat sebelah dengan mengabaikan rakyat yang bukan beragama Islam, sedangkan persepsi itu tidak benar sama sekali. Setiap kejadian, keganasan dan radikal yang dilakukan kononnya atas nama Islam menyumbang kepada Islamofobia, terutamanya dalam kalangan masyarakat Islam. Salah tanggapan mereka terhadap Islam boleh diatasi dengan cara umat Islam sendiri memainkan peranan dalam menunjukkan keindahan Islam melalui tindakan dan tutur kata. Perlakuan dan tindakan umat Islam sebenarnya adalah menjadi cerminan kepada Islam. Antara NGO yang terlibat untuk menangani masalah Islamofobia ialah Malaysia Madani. Malaysia Madani ini adalah sebuah inisiatif yang diluncurkan oleh Jabatan Perdana Menteri Malaysia untuk melawan Islamofobia dan mempromosikan perpaduan nasional. Mereka bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk NGO dan pemimpin agama. Seterusnya ialah IKIM, iaitu Institut Kefahaman Islam Malaysia. IKIM ini adalah merupakan sebuah institut penelitian dan pemikiran Islam di Malaysia. Mereka memiliki program dan inisiatif untuk memahami dan menangani isu Islamofobia di Malaysia. Antara program yang telah dilakukan oleh IKIM ini untuk menangani Islamofobia ialah penyelidikan dan penerbitan. IKIM telah melakukan penelitian dan menerbitkan kajian-kajian yang berkaitan dengan Islamofobia dengan menghasilkan majalah, buku dan artikel yang fokus pada pemahaman yang lebih baik tentang Islamofobia dan cara mengatasinya. Kesimpulannya, Islamofobia adalah pandangan dan sikap yang mengandungi prasangka, ketakutan dan kebencian terhadap Islam, orang-orang Islam. Istilah ini sudah lama berkembang, awalnya di barat dan dalam era mutakhir menguat menjadi pandangan global setelah tragedi serangan teori 11 September 2001. Pelaku teror itu beragama Islam. Islamofobia muncul dengan pelbagai medium yang ada secara langsung, contoh tempat awam, masjid, sekolah atau persendirian melalui surat. Seterusnya ialah kemunculan Islamofobia menggunakan teknologi semasa, iaitu akaun media sosial seperti Facebook dan Instagram. Tindakan ini memberi impak negatif kepada umat Islam kerana dipandang serong oleh orang bukan beragama Islam. Oleh itu, umat Islam perlu berusaha menindas sentimen Islamofobia ini melalui sosial media dengan menyebarkan mesej yang benar mengenai agama Islam.